begitu cepat hakikat masa yang berlalu itu, maka ia menuntut kepada orang yang beriman untuk sentiasa melihat kembali amalan yang dilakukan serta memperbaiki segala kelemahan dalam amalan yang dilakukan itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita merafak syukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, keizinan dan perkenan darinya jualah yang masih lagi menganugerahkan kepada kita baki umur, baki kesempatan untuk kita meneruskan kehidupan ini, yang mana berapa lama lagi peruntukan baki itu ia menjadi rahsia dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka satu gesaan kepada orang beriman untuk sentiasa memanfaatkan peluang yang masih dipinjamkan ini untuk melakukan sebanyak dan sebaik mungkin amal kebaikan, yang mana amal kebaikan itu akan dituai dan dilihat hasilnya apabila kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan rendah hati mengambil kesempatan memohon ribuan kemaafan kerana telah membazirkan masa tuan-tuan untuk menanti saya pada malam ini. Ada suatu perkara yang tak diingini menjadi aral yang melintang sebelum saya hadir tadi, menyebabkan saya terlambat pada malam ini. Apa-apa pun, saya merafak syukur atas izin dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selamat sampai di sini dan dapat bertemu dengan para jemaah sekalian. Pada malam ini kita nak membicarakan satu lagi bab dan tajuk yang penting. Selari dengan keberadaan kita pada Maghrib yang telah berpindah kepada 9 Muharram. Begitu cepat hakikat masa yang berlalu itu, maka ia menuntut kepada orang yang beriman untuk sentiasa melihat kembali amalan yang dilakukan serta memperbaiki segala kelemahan dalam amalan yang dilakukan itu. Tanpa kita sedar, amalan untuk melihat kembali setiap perbuatan kita, terutamanya pada setiap hari, bahkan apabila melangkah ke tahun baru,
kita bermuhasabah setahun yang telah berlalu itu dengan kehidupan yang masih dipinjamkan dengan Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah ruang itu kita telah manfaatkan? Maka muhasabah itu disebut sebagai retrospektif, dan amalan bermuhasabah ini adalah merupakan salah satu daripada anak kunci yang menyebabkan kita mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya paparkan hadis ini walaupun hanya dapat ditonton pada jarak yang jauh. Hadis ini secara lafaznya ataupun secara teksnya, ia bukanlah berkaitan dengan peristiwa tahun baru, bahkan ia tidak ada kena-mengena dengan ibadah yang sedang kita lakukan pada masa ini. Tetapi hadis ini saya kira sebahagian besar daripada kita telah pun mengetahui, bahkan memahami maknanya, lebih-lebih lagi apabila telah dibacakan kepada kita pada bulan Ramadan yang lepas, tahun yang lalu. Ada dua kriteria daripada amalan berpuasa itu yang mengundang keampunan dan penerimaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ia disebut sebagai imanan. Dan yang kedua, ia disebut sebagai ihtisaban. Sebab itu, apabila kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi sebutan hingga ke hari ini dengan pesanan yang begitu penting. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Walaupun itu hanyalah kata-kata Sayyidina Umar, tetapi ia berkait dengan dua kriteria yang kita sebutkan dalam hadis berpuasa tadi. Bagaimana pesanan Sayyidina Umar itu? Hitunglah, hisablah, atau dalam bahasa keuangan kita sebut auditlah diri kalian sebelum kalian dihisab dan diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada hadis yang kita bacakan tadi. Man shama Ramadana imanan wahtisaban. Dua kriteria dalam hadis ini yang menjadikan puasawan itu dirahmati Allah, bahkan diampunkan segala dosanya. Salah satu daripadanya adalah ihtisaban. Maka menunaikan segala perintah, titah perintah dalam hukum hakam agama yang kita masih lakukan hingga ke saat ini, bukanlah kerana kita telah mengetahui berapa banyak ganjaran kita. Tak ada siapa pun dalam kalangan kita yang setakat amalannya hidup hingga ke saat ini, dia telah mengetahui baki akaun akhirat dia. Tak. Justru, apakah kekuatan yang masih ada pada kita sehingga kita masih lagi istiqamah menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu? Jawapannya adalah iman. Kalau bukan kerana iman, tak terdayalah kita melakukannya. Kerana iman itulah yang disebut dalam hadis puasa ini. Barang siapa yang berpuasa, yang pertama, kerana dia beriman kepada Allah, maka amalan-amalan yang lain juga dalam agama ini kerana kita beriman kepada Allah. Sebab itu, walaupun ramai dalam kalangan manusia yang
dalam pendaftaran pribadinya itu sebagai Muslim, tetapi apabila imannya lemah, dia tidak berdaya untuk melaksanakan kewajiban dalam beragama itu. Iman tadi. Dan konsep iman itulah yang kita guna pakai menyeluruh dalam kehidupan kita. Seorang ahli perniagaan, sebelum berjaya dalam perniagaannya, kita boleh buat anggaran jangkaan ROI tahunan. Tapi kita belum pasti boleh capai ataupun tidak. Usaha tu satu bahagian, tetapi pastikah kita dapat daripada usaha kita itu belum pasti. Tetapi apakah kekuatan yang ada untuk kita meneruskan daya tadi? Kerana kita yakin seandainya kita berusaha sedemikian, begitu dan begini, kita akan dapat capai apa yang kita sasarkan tadi. Begitu juga dengan orang yang menuntut ilmu. Secara formaliti pada tahun dan ketetapan waktu yang tertentu. Seawal dia mendaftar untuk menuntut ilmu, dia pun tak tahu dia akan dapat berapa cemerlang keputusannya. Tetapi dia yakin dengan dia konsisten menuntut ilmu, bahkan mengulang kaji pelajaran, dia akan dapat kemudahan untuk menjawab peperiksaan. Begitulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana masih lagi kita diteguhkan iman kita, masih lagi kita diberikan kekuatan untuk istiqamah melakukan segala amalan dalam hidup ini. Syarat yang paling besar. Bahkan kalau melakukan kebaikan bukan kerana dasar iman, Al-Quran menggambarkan amalan itu juga seperti debu yang berterbangan. Kita telah melakukannya, tetapi kita tidak berkeahlian untuk melakukannya kerana ia tidak menepati syarat yang menerima amalan itu. Allah Azza wa Jal, Tuhan yang mencipta kita, dia beri syarat. Sebelum kamu beramal soleh, kamu mesti amanu. Baru amal soleh kamu tadi selari dengan keimanan kepada Allah. Iman sahaja belum melengkapkan lagi amalan itu untuk diterima dan sebagaimana ganjaran yang dijanjikan. Tetapi satu bahagian lagi yang penting yang disebut dalam hadis ini, ihtisaban. Ihtisaban inilah yang disebut oleh Sayyidina Umar tadi daripada perkataan hasibu. Bahkan kita juga pernah pinjam dalam bahasa Melayu kita dan dinamakan sebagai satu subjek pelajaran, mata pelajaran zaman ayah kita dulu yang disebut sebagai ilmu hisab. Perkataan bahasa Arab itu. Apa yang dimaksudkan dengan ihtisaban tadi? Kalau kita kembali kepada hadis berpuasa ini, orang yang berpuasa itu, dia melakukan puasa kerana dia beriman. Tetapi menjelang ataupun sepanjang dia berpuasa tadi, dia perlu melihat kembali puasanya pada hari itu, bagaimana darjat dan tahapnya. Sekalipun menahan lapar dan dahaga, tetapi boleh jadi kita tak tertahan pendengaran kita daripada mendengar sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak ketika kita berpuasa. Yang mana mendengar sesuatu yang melalaikan tadi, bahkan sampai kepada tahap Allah memurkai pendengaran itu, maka ia mengurangkan pahala puasa tadi. Dah dapat kawal pendengaran, katakan audit pula, hisab pula atau muhasabah pula. Sepanjang puasa pada hari itu, lisan tadi terjaga ke tidak? Itu kita sebut ihtisaban tadi, yang disebut oleh Sayyidina Umar tadi. Maknanya, melangkah ke tahun baru ini, perlunya kita merenung masa yang telah berlalu sepanjang umur kita sehingga pada hari ini. Bagaimanakah kita telah memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Bermuhasabah itu rupa-rupanya salah satu kunci kepada penutup hadis ini. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Apabila melakukan amalan kerana keimanan kepada Allah dan amalan
yang kerana iman tadi itu disusuli dengan satu langkah bermuhasabah dengan tujuan untuk dia memperbaiki amalan dia, yang mana terkurang dia tambah baik, yang mana dah sedia baik dia tambah lagi baik, menjadikan seorang mukmin itu berada pada tahap yang sangat tinggi kualitinya di sisi Allah. Walaupun doa akhir tahun yang dibacakan itu bahkan keluar surat keliling daripada Jabatan Agama, di saat kita nak membaca doa tersebut, masih ada lagi dalam grup sana, grup sini, dalam talian WhatsApp ada orang tanya, ada dalil ke? Walaupun doa itu bukan lafaznya daripada Nabi SAW, kita terlepas pandang amalan bermuhasabah ini mengundang keampunan Allah. Bukankah dalam doa akhir tahun yang dibaca hari itu, pada minggu yang lepas, kan kita menyebut, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan rahmat dan kasih sayangmu, sepanjang tahun yang telah aku lalui ini, terlalu banyak kelemahan diriku, terlalu banyak amalan yang dicuaikan. Namun Allah tidak mengazab, kerana rahmatnya yang maha luas masih memberi peluang kepada kita. Maka setahun yang berlalu itu kita mohon ampunannya, dan setahun yang akan datang ini seandainya dipanjangkan baki umur kita, kita memohon petunjuknya. Inilah perlunya kita lihat dan fahami, suatu isu itu bukan hanya untuk dibahas dari sudut dalilnya sahaja, tetapi jangan semudah-mudahnya kita bangkitkan sebagai satu polemik. Alangkah ruginya orang dah habis baca doa awal tahun dan dah habis baca doa akhir tahun dan dah habis baca doa awal tahun, kerana memohon keberkatan dan taufik serta pimpinan daripada Allah SWT. Kita masih tak habis-habis lagi tanya, ada dalil ke? Sedangkan kita pun tak sempat baca doa. Begitulah ada ketikanya masa dalam kehidupan ini, pada waktu-waktu yang tertentu, ia mempunyai nilai yang cukup besar. Apabila kita lakukan satu amalan yang bertepatan dengan waktu itu, untuk kita bermuhasabah kembali masa yang berlalu itu adalah umur kita, salah satu daripada anak kunci mengundang rahmat dan keampunan Allah itu telah ada di tangan kita. Cuma endorsement di sisi Allah sahaja nak meluluskannya bila dan bagaimana. Yang penting kita telah memohon kepadanya. Justru itu, saya nak membacakan ayat yang ke-26 dalam Suratul Baqarah sebagai langkah kedua untuk kita menginsafi di awal tahun ini di mana sempadan dan batas kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. Firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak pernah malu untuk membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih besar daripadanya. Kerana apa yang dibandingkan Allah Subhanahu wa taala itu walaupun kecil, tetapi ia mempunyai renungan dan hikmah penciptaan yang cukup sempurna dan agung. Iaitu kalau orang-orang yang beriman
maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan. Dan adapun orang-orang kafir, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan ini? Tuhan tidak akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik. Menerusi ayat yang ke-26 Suratul Baqarah yang telah saya bacakan dan dapat kita tonton sepintas lalu di hadapan para jemaah sekalian. Apa yang perlu digarisbawahkan daripada ayat ini? Walaupun suatu perkara itu nampak kecil pada pandangan zahir, tetapi ia besar, ia boleh jadi mulia, ia boleh jadi bermakna, ia boleh jadi berpahala, bahkan ia boleh menjadi suatu nilai yang diangkat pada sisi Allah Subhanahu wa taala seandainya perkara itu benar. Kalau kita kembali merujuk satu peristiwa yang telah dirakamkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan 3 golongan manusia yang akan dihisap paling awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum 3 golongan ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa pertemuan ini apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya mengenai si fulan bin si fulan yang telah menyertai peperangan kemudian mati dalam peperangan itu. Saya ceritakan peristiwa ini. Majoriti para sahabat menjawab kepada Nabi SAW, si fulan bin si fulan itu sesungguhnya telah mati di medan peperangan dan kami menjadi saksi kesyahidannya. Jawab para sahabat kepada Nabi SAW. Anehnya, baginda SAW menjawab, lelaki itu tidak mati syahid. Barulah Nabi SAW menyebutkan bahawa ada 3 golongan yang paling awal akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang mati syahid. Walaupun mati syahid itu sebelum kematiannya ia melalui perjuangan yang tertinggi dalam agama. Kerana meninggikan kalimah tauhid lebih tinggi dan bernilai daripada nyawanya sendiri. Maknanya mempertaruhkan nyawa demi agama. Dengan syarat apa yang dilalui dan dilakukan itu dengan ilmu dan kebenaran. Kerana beberapa tahun yang lalu timbul isu seperti ISIS dan sebagainya. Yang kita maksudkan dengan jihad apabila datangnya tuntutan yang betul-betul penting untuk mempertahankan agama itu. Walaupun jihad itu dalam peperangan itu adalah kemuncak kepada pengorbanan orang beriman dan akhirnya apabila dia gugur dalam medan peperangan kerana mempertahankan kedaulatan agama tadi, walaupun nampak pengorbanannya besar, tetapi boleh jadi tidak bernilai di sisi Allah. Apabila dibangkitkan manusia pada hari hisab yang kita sebut muhasabah tadi, retrospeksi tadi, ihtisaban tadi, dipanggillah golongan yang syuhada ini. Yang mana apabila kesyahidannya itu bukan kerana Allah, Allah akan bertanya, sepanjang engkau dikurniakan dengan kehidupan dan kenikmatan, apakah yang telah engkau manfaatkan?
Maka jawablah lelaki yang mati syahid dalam hadis riwayat Imam Muslim ni, saya bacakan mafhumnya dan saya ceritakan. Sesungguhnya nikmat-nikmat yang kau kurniakan wahai Allah telah kami manfaatkan, kami syukuri, bahkan kami telah berkorban hingga ke peringkat nyawa kami gugur di medan peperangan. Allah Azza wa Jal berfirman kepada orang yang mati syahid dalam proses hisab tadi, engkau berdusta wahai hamba-Ku. Sesungguhnya engkau menyertai medan peperangan bukan kerana mendambakan kesyahidan yang mengundang rahmat dan keridaan Allah, tetapi engkau telah berniat dari awal sebelum kau menyertai peperangan, seandainya engkau mati di medan peperangan itu, engkau ingin namamu disebut sebagai pahlawan. Kesyahidanmu itu ditolak, engkau dusta wahai hamba-Ku. Golongan yang kedua, iaitu golongan yang diberikan ilmu pengetahuan, bahkan dikurniakan kelebihan membaca Al-Quran sehingga pendengaran dan hati yang mendengarnya memberikan kesan dan berkas kepada bacaan itu. Lalu ditanyakan kepada orang yang berilmu pada hari hisabnya, apakah yang telah kau manfaatkan terhadap ilmu yang aku kurniakan, kata Allah kepada orang yang berilmu itu. Jawab orang yang berilmu di hadapan Allah, aku telah memanfaatkan ilmuku dengan mengajarkannya kepada orang lain. Begitu juga dengan ilmu Al-Quran yang telah engkau kurniakan kelebihan kepadaku, aku telah membacakannya kepada orang lain dan mengajarkannya. Allah berfirman dalam hadis Muslim ini, engkau dusta wahai hamba-Ku. Sesungguhnya engkau mengajarkan ilmu ketika hidup di dunia dahulu dengan tujuan supaya engkau digelar sebagai ilmuwan. Dan engkau membaca Al-Quran di hadapan manusia supaya engkau disebut-sebut sebagai seorang qari. Saya takut tuan-tuan ketika saya baca hadis ini, bagaimanalah aib kita di akhirat nanti. Dan yang ketiga, golongan yang terawal akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang berharta, yang sepanjang kehidupannya dengan hartanya itu dia sentiasa membelanjakan kepada kebaikan. Tetapi ada satu hadis lain yang datang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berganjak kaki anak Adam itu di mahsyar melainkan akan diaudit padanya 4 perkara yang besar. 3 perkara yang besar itu semuanya hanya satu pertanyaan saja berpandukan perkara tersebut. Tetapi berkenaan dengan harta, Allah Subhanahu wa taala menghisap, min aina tasabahu wa fima anfaqahu, daripada mana kamu dapat dan ke mana kamu belanjakannya. Lalu Allah bertanya kepada yang dikurniakan harta ketika hidupnya di dunia dahulu dalam proses hisab tadi, apakah yang telah kau manfaatkan mengenai harta yang telah kukurniakan atau aku rezekikan kepadamu? Kata si fulan bin si fulan tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah menderma sekian-sekian banyak. Aku telah memberikan infak kepada satu tempat dan begini dan begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau berdusta wahai hamba-Ku. Sesungguhnya sepanjang pemberianmu di dunia dahulu daripada rezekiku adalah dengan niat yang begitu halus tersirat pada nuranimu supaya namamu itu disebut sebagai seorang dermawan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, amalan yang besar tetapi boleh jadi terlalu sedikit, bahkan tidak ada apa-apa nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita melakukan amalan itu tanpa kita bermuhasabah dengan amalan itu. Sebab itu dalam ayat yang ke-26 ini Allah Subhanahu wa taala membawa bandingan walaupun dengan penciptaan nyamuk. Saya pernah melihat satu kajian secara bertulis bahawa apabila nyamuk ini dikaji secara pandangan yang dekat, iaitu kajian makmal, walaupun nyamuk itu terlalu kecil saiznya, tetapi apabila dibesarkan bahagian mata nyamuk itu dengan kantar di dalam makmal,
pada satu berbola mata seolah-olah mempunyai banyak retina mata pada nyamuk itu. Sebab itu dalam ayat yang ke-26 ini Allah berfirman, Allah tidak pernah malu walaupun membawa bandingan penciptaannya yang sekecil itu, kerana itu membuktikan keagungannya dan ketidakupayaan manusia, bahkan makhluk. Tetapi sifat malu Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada gambaran suatu yang benar apabila ia dinyatakan. Tetapi kita melihat pada langkah tahun baharu yang kita lalui sehingga pada malam ini, boleh kita katakan secara jujur, dalam segenap aspek kehidupan pada hari ini, kita sangat bercelaru. Dalam kalangan ilmuwan pun tidak pernah selesai ketegangan yang berlaku. Dalam kalangan masyarakat sentiasa ada isu yang berbangkit. Bahkan dalam hal-hal politik juga, kita pun runsing melihatnya. Bahkan lebih parah lagi menerusi media sosial, yang saban hari kita celik mata, kita membaca terlalu banyak berita yang sangat membingungkan kita. Apakah hal itu berlaku dan mengapa ia terjadi? Kita beri laluan pada azan dan kita akan bacakan hadis ini selepas azan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya memohon izin untuk menyimpulkan perbincangan kita dan perkongsian ilmu kita pada malam ini. Apakah puncanya untuk kita bermuhasabah pada malam ini? Kepincangan yang saya sebutkan tadi berlaku, boleh dikatakan, di segenap dimensi kehidupan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud, sesungguhnya antara kata-kata ungkapan kenabian yang terdahulu yang dapat diketahui dan dipetik oleh manusia, iaitu jika engkau tidak merasa malu, maka lakukanlah apa sahaja yang engkau mahu. Sesungguhnya sifat malu ini semakin terhakis kepada kebanyakan kita, terutamanya pada akhir zaman yang cukup menguji ini. Apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini benar-benar telah berlaku kepada kita. Sebab itu sifat malu yang tertinggi yang dimiliki oleh dalam kalangan manusia adalah para nabi. Dan para nabi yang diangkat darjat dan kedudukannya yang paling malu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang menarik, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara Nabi Musa alaihissalam akan kehormatan diri baginda itu. Akan tetapi satu perangai Bani Israel yang sentiasa menunggu-nunggu peluang untuk mengintai kehormatan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kanat Banu Israel yaghtasiluna uratan. Satu perangai Bani Israel ni, kita renung bersamalah. Di zaman mereka dahulu, mereka ni selalu mengadakan pesta mandi manda tanpa seurat benang. Itu perangai Bani Israel yang disebut dalam hadis Imam Bukhari ini. Akhir zaman ni, ada lagi tak yang sama dengan pesta ni? Ada. Ini cerita dalam hadis ni. Yanzuru ba'duhum ila sawati ba'din.
Masa pesta mandi tadi, mereka saling bergembira dengan melihat aurat sesama mereka. Bahkan boleh buat perbandingan pula. Kau macam mana, aku macam mana dalam hadis ni. Wa kana Musa alaihi salam yaghtasilu wahdah. Sesungguhnya walaupun Nabi Musa alaihi salam hidup di zaman itu, baginda tidak pernah menyertai pesta itu. Satu. Bahkan Nabi Musa sendiri mandi dalam keadaan yang begitu menjaga kehormatan baginda itu sendiri. Apa yang berlaku? Kita lihat. Faqalu, Bani Israel ni sama-sama mereka kata, Wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Apalah agaknya yang menghalang Musa ni daripada mandi sama-sama kita dalam pesta ni? Ini mesti ada sebab. Dah lah dia tak dapat nak melihat kehormatan itu. Lalu dia buat fitnah pula. Ni kita cerita tadi, apabila hilang sifat malu, fasna' ma syi'ta. Kata Nabi SAW, akan tercabutlah apa pun yang kamu akan buat wahai manusia. Apabila hilang sifat malu itu, mahkotanya sudah tercabut, sudah terlucut. Entah Musa alaihissalam ni ada masalah kelakiannya, kata Bani Israel. Dah tak pasal-pasal orang tak nak sertainya bersama, dia tuduh pula benda lain yang tak sepatut dengannya. Kalau kita lah dalam kedudukan kenabian itu, bagaimana kita nak berhadapan dengan masyarakat? Fitnah yang pernah dilemparkan kepada Nabi Musa AS. Sebab itu, hadis ni masih panjang, tapi kita simpulkan di sini. Pesanan Nabi SAW, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan datang melainkan ia membawa kebaikan yang besar. Saya tinggalkan satu doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Baginda SAW pernah mengajarkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Jangan tinggal baca doa ini. Kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada akhlak kita yang mungkar, daripada amalan kita yang kita rasa besar tapi Allah tak terima amalan tu, dan daripada hawa nafsu yang sentiasa bergejolak dia punya bahang dia, dan penyakit yang kita tak tahu akan menimpa diri kita. Sebab itu perlunya kita bermuhasabah dan sentiasa kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar renungan pada malam ini. Kita melangkah ke tahun baru. Semoga kita menjadi insan yang disebut oleh Nabi SAW, sebaik-baik manusia itu apabila dipanjangkan umurnya, maka meningkat dan bertambah baik amalannya. Dan seburuk-buruk manusia itu apabila semakin lanjut usianya, semakin buruk dirinya. Kita mohon jauh daripada Allah, jauh daripada sifat itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.